pengurusi Fed pada term yang akan datang selama tempoh 2 tahun. Jadi pada minggu ni akan diputuskan dan sekiranya terdapat kejutan dia kalau Senate menolak reappointment of Fed Powell. Sebab Powell ni dilihat dia nak naikkan kadar faedah. Jadi reappointment of Fed Powell mungkin boleh menyokong kepada US dollar. Sekiranya tiba-tiba kejutan ditolak, dan itu boleh menyebabkan kejatuhan US dollar. Ini something yang menarik juga pada minggu ni. Itu pada hari Rabu tak silap saya. Lain daripada itu, kita akan ada untuk data untuk UK di mana yang jadi perhatian adalah kepada pendapatan. Kita ada kepada gaji lah, kenaikan gaji yang tertinggi dalam sejarah sebelum ni pada bulan lepas, untuk bulan November. Ini ada data untuk Disember. Lain daripada tu, tumpuan pada minggu ini adalah kepada KDNK, GDP di Eropah untuk kuartal keempat ni, data final, data last dia, dan FOMC minute pada minggu ini. Jadi itu yang jadi tumpuan pasaran, selain daripada data PPI US dan juga kepada data, satu lagi data inflasi, iaitu data PPI US pada minggu ini. Okey, kita lihat dekat chart. Saya sebenarnya news apa pun saya tak peduli sangat. Bukannya tak penting, cumanya kita tahu dan faham apa yang sedang menggerakkan pasaran. Trade kepada apa yang kita nampak. So, apa yang kita nampak sekarang? Ingat, struktur semasa ini adalah untuk US 500. Kalau kita lihat struktur semasa ni, ini masih lagi boleh menjadi 3 wave. Faham tak? Ini masih lagi, sebab itu kita belum trade untuk indeks kecuali untuk UK 100. Kenapa kita cuma pilih untuk FTSE? Sebabnya untuk data, untuk struktur, untuk indeks di Wall Street, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Belum nampak sebarang lagi naik 5, dan at least lah kan, kita katakan ini dah ada motif, 3 ada lagi naik kan. Cumanya belum berlaku trend. Kalau dia berlaku trend, dia kena break kat sini. Apa pun, setakat ini lonjakan dia cuma 1, 2 dan 3. Ataupun ada kira dekat stokastik 1, 2 dan 3. Jadi belum ada berlaku at least menunjukkan 5 lekuk. Ukraine sejak dari tahun lepas dah bagi budak sekolah ajar asas perang. Yes. Sebab dia orang buat reserve army dia. Waalaikumsalam, Pian. Jadi setakat ini lonjakan dekat indeks, dekat US adalah 3 lekuk. Jadi this correction bermakna correction dekat sini anda tak dapat nak trade. Faham tak? Untuk Wall Street punya indices, kita ada US punya ni US 30. Kalau anda tengok struktur dia, struktur di sini, ini ada chance sikit kalau bagi mereka yang agresif. 1, 2, 3, 4, 5. Cumanya di sini tak jelas dia punya divergence. Jadi pullback dia setakat ini baru 1, 2, 3, dan ini boleh jadi something else. Faham tak? Ini boleh jadi benda lain. Ini boleh jadi W, X dan Y, dan kita terus ke bawah. Selagi dia tak break high. Ini tak ada break high. Itu lain, Pian. Jadi setakat ini untuk US indices, kita tengok satu lagi iaitu US 100. Ini pun sama. Kalau daripada low, saya cuma dapat kira 1, 2 dan 3. Faham tak? 1, 2 dan 3. Saya tak nampak 3 saya tak nampak 5 wave yang kita boleh dagangkan. Kalau kira 1-1-1 ni, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau sequence chart, ini adalah 1, 2 dan 3. A, B dan C. Faham tak? Dan kita memulakan pergerakan ke bawah.
So setakat ini untuk US indices belum ada struktur yang kita boleh dagangkan. Kalau ini ke bawah, di sini kita akan lukis sebagai flat. Faham tak? 3 kat sini, 4 dan ini 1, 2, 3, 4, 5, habiskan 5 dan the whole structure di sini, the whole structure kat sini kita akan buat sebagai flat. Faham tak? A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Belum ada struktur yang kita boleh dagangkan untuk US indices. Jadi Nasdaq, US 30, US 500 belum ada any structure yang menunjukkan kita dah ready untuk bergerak ke atas. Dengan tumpuan kepada kemungkinan untuk Fed bertindak agresif dan menurunkan kecairan, kita mungkin masih lagi melihat kepada wave 2 ni di sini. Faham? 2 ni di sini. Okey, itu masih boleh berlaku. Satu lagi low masih boleh berlaku. Itulah apa yang sedang diceritakan oleh DAX. Ini adalah untuk DAX, di mana kita masih boleh ada, ini adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini yang diceritakan oleh DAX. Yang dekat sini, kalau anda lihat struktur ini, yang dekat FTSE, kalau ini berlaku, dan FTSE akan bagi kita satu entry di kawasan ini. Seperti yang kita lukis. Di mana kalau anda kira jumlah-jumlah lekuk dia, ini dekat H1. Jumlah-jumlah lekuk dia, ada kemungkinan ini dah habis X, 1, 2 dan 3. Okey? Itu adalah apa yang sedang diceritakan oleh UK 100 oleh DAX. Cumanya kita ada kecairan yang lebih tinggi, maksudnya lebih banyak dagangan, volume lebih tinggi dekat US indices. So, saya tak dapat ambil kesemua cerita, cuma berpandukan FTSE dan DAX. Sebab kebanyakan struktur, maksudnya kalau anda sedang melihat struktur, anda kena ambil instrumen, salah satu instrumen yang clear struktur dia. Nombor 2 adalah struktur yang mempunyai instrumen yang mempunyai volume yang lebih tinggi. Wassalam Jo. Pian, faham? Kimi? Faham? Sebab itu saya masih melukis ini masih kita ada 2 cerita. Ini mungkin dah habis, iaitu sebagai X kat sini. Ataupun kalau ini berakhir dengan divergence, kalau dia A kena berakhir dengan divergence, so ini masih boleh buat benda ni. Okey, apapun kalau dia buat ke bawah dan ada pergerakan ini, kita akan trade UK 100. Ini sama ada pada esok ataupun lusa akan berlaku. Yang penting, ingat struktur ini adalah dekat 15 minit. Ini entry 15 minit. Ini 15 minit punya chart. Yang ini kena ada divergence. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Sini kena ada divergence. Kalau dia A ke W ke, A ataupun W, di sini kena ada divergence. Maksudnya RSI dia kena ada divergence. Waalaikumsalam Didi. Kalau ini tak ada divergence, ia mungkin dah ke atas. Habis cuma di sini. Kalau dia tak buat low. Faham?
Okey, jadi itu yang kita, kalau dia buat, dia terus ke atas, dia buat low satu terus ke atas, ini akan jadi apa? Ini akan jadi A, B dan C. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan C dan ke atas. Ya. Apa pun tak kisah, kalau dia buat structure seperti yang kita lukis, kita akan trade dia. Okey, itu adalah untuk UK 100. Kita ada 2 jam. Saya ingat kita ada 1 jam. Eloklah dapat kita settlekan pasal structure selepas ni. Faham? Yang penting ini dekat M15 dan ke bawah kena ada divergence. Yang ini sini kena ada divergence. Kalau tak dapat. Tunggu bounce dia turun satu lagi. Then baru kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Baru katanya jadi structure korektif. Itu maksud dia. Okey. Span 35, this one ini akan berlaku. Okey. Jadi span 35 ini ada tempat entry. Kalau ini berlaku, sini ada tempat entry. Sini akan buat 1, 2 dan 3. Okey, itu adalah untuk span 35. Ataupun this one adalah flat. Kalau flat tak dapat nak trade dia. A, B dan C. Kalau flat tak dapat nak trade dia. Ini cuma 3. 1, 2 dan 3. Nampak tadi ni? Ini nampak macam 3. More and more sebagai 3. Saya tak gemar structure ni sebenarnya. Tapi kalau dia tak tembus ini, then kita boleh trade dia. Itu adalah span 35. Yang jelas adalah UK 100. This one is lebih jelas. Ini lebih jelas. Kalau tanya saya, ini yang lebih jelas. Okey, jadi itu adalah untuk span 35. Yang saya minat adalah sekiranya kita nampak dekat apa dia dekat apa tadi, di mana A ataupun W of Y ada divergence. Itu kena ada divergence. Kaki pertama sekarang ni kena ada divergence. Okey? Jadi kena tunggu yang ini. Kena tunggu untuk mana pula chart kita ni. Kena tunggu yang ini kena ada divergence. Ataupun dia boleh naik ke atas lagi untuk jadi X. Kalau dia buat macam tu, tak kisah. Tarik Fibo dia kepada situ. Apa pun kita berminat kat sini. Itu. Yang penting kita nak tahu kat mana kita nak entry. Itu yang penting. Okey, itulah untuk UK 100. Yen, US dollar, JPY, kita boleh habis ini sebagai W, sebagai X, sebagai Y, W, X. Kalau anda lihat apa yang saya lukis untuk ni, ini kita letakkan sebagai triangle with 4. Saya tak gemar untuk nak trade triangle. Triangle atau tak triangle dekat situ, UJ berada dalam kawasan resistant. Ini berada dalam zone resistant. Bila-bila dia turun, bila-bila dia naik, ini tak ada set up untuk saya. Sistem saya tak memberikan any entry untuk UJ. Euro JPY seperti yang kita ceritakan pada minggu lepas, ini adalah kawasan resistant. Okey, dia masuk dalam kawasan ni. Ini ada set up pada minggu lepas, tapi saya tak entry dia sebab saya tak nak short euro. Yap, RSI dia pun triangle. Exactly. Okey. Untuk euro JPY kita masih melihat kemungkinan, belum pecut. Dia akan buat, kalau teknik anda memberikan sebarang entry,
Kalau teknik anda. Teknik saya tak ada. Teknik saya ini kena turun dan break ke bawah. Dalam sistem 3711, yang sekarang ni kena break satu ni. Kalau itu berlaku dan ada set up untuk nak trade. Cumanya ini tak ada incomplete sequence. 100% di sini. Okey, kalau teknik anda memberikan peluang entry, anda boleh cari peluang entry untuk short Euro JPY. Saya tak nak short Euro sebenarnya sebab Euro AUD kita masih lukis ke atas. Euro NZD kita masih lukis ke atas. Okey, itu adalah untuk Euro JPY. GBP JPY ini breakout. Ini breakout. Okey. Saya tak dapat lukis dia menuju ke atas disebabkan nombor satu, GBP US dollar kita dah lukis ke bawah. UJ kita dah lukis ke bawah dalam triangle. Maksud saya tengok GBP JPY adalah GBP US dollar darab dengan US dollar JPY. Ini yang kita lukis untuk GBP JPY, US dollar JPY, iaitu ke bawah. Ini yang kita lukis untuk GBP US dollar. Macam mana anda nak lukis GBP JPY pergi ke bulan? Tak dapat. Faham tak? Tak dapat. Anda ambil GBP US dollar, anda ambil US dollar JPY, anda darab dia. Dua-dua kita sedang lukis menuju ke arah bawah. Ini bukannya ni ni kalau dah complete, di sini adalah H4 kita. Lupa saya tukar ni. Faham tak? GBP JPY, US dollar JPY kita sedang lukis menuju ke arah bawah. Ini sedang lukis menuju ke arah bawah. GBP US dollar kita katakan struktur ni dah lengkap. Mana dapat kita nak lukis GBP JPY terbang ke bulan? Tak dapat. Tak dapat. Tak masuk buku dia. Ini boleh jadi 1 dan 2. Ini boleh jadi 2 dan kita katakan ini 1 dan 2. Kalau kita lukis macam tu, then UJ ke atas ataupun GBP US dollar ke atas. Tapi apa pun, ini tak dapat nak trade. Sebab kita katakan ini adalah satu flat. Kita sedang lukis Euro JPY ke bawah. Kita sedang lukis AUD JPY ke bawah. Kita lukis CAD JPY ke bawah. Apa yang boleh menyebabkan kita nak lukis DJ naik ke atas? Tak dapat. Tak dapat. Euro JPY masuk dalam incomplete, masuk dalam box dia dan bertindak dari situ dan reaksi dari situ. Jadi tak dapat. Sebab tu kena jadikan flat. Exactly. Kalau kita masih berpendapat ini ke bawah, trend dia ke atas. Jangan short dia semasa. So jalan selamat, elakkan trade dia. Itu je. Jalan selamat, elakkan trade dia. Itu je. Okay. Saya tak dapat lukis dia ke bulan sebab semua yen pair lain semua lukis ke bawah. Tak dapat. Adakah itu disebabkan oleh kekuatan yen? Ya, yes and no. Kita akan ada silih berganti di antara yen dan juga kepada US dollar selagi indeks masih buat kerja ni. Sampailah ini buat wave 1, 2. Sampai ini habis nanti. Dan baru kita ada indices dynamic dalam carta H1. Belum lagi. Maksudnya dekat even dekat UK 100 kat sini nanti, sini akan lebih berkecamuk. Situ akan lebih berkecamuk. Anda nak tengok 5. Kalau dia buat 3, ada kemungkinan kita buat double. Apa pun 3,5 daripada ni kita akan letakkan lock dahulu. Kalau dia buat satu lagi ke bawah, kita enter lagi. Sama seperti entry untuk GBP AUD. Sama. Lepas ni. Okey.
Jadi untuk yen pair kita masih melihat ke bawah, masih menjangkakan pergerakan ke bawah. Ini tak akan sampai, saya tak jangka ini sampai 1618. Saya tak jangka ini sampai 1618. Ini mungkin lebih sideway. Ini mungkin sampai sini. Itu mungkin sampai situ. Alihkan orang. Okey. Itu lebih macam tu je. Okey, dalam flat, dalam structure flat. Tapi apa pun, we are looking at kemungkinan untuk buat wave 3. Marketing tong. UJ buat benda tu, marketing tong lah. Masa ni lah trade crosses. Okey, CAD JPY benda yang sama. Kita jangkakan satu lagi ke bawah. Kalau ini berlaku ke bawah, then US 500 mungkin akan buat satu lagi ke bawah. Ini boleh buat satu lagi ke bawah. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh jadi A lagi. Kalau CAD JPY, kalau NZD JPY buat NZD JPY dah ceritakan benda tu. Masih ke bawah. CAD JPY, kalau CAD JPY ke bawah, AUD JPY dalam structure H1 dia buat satu lagi ke bawah, then ini akan ada satu lagi ke bawah. Dan A kita di sini. Okey. Tapi daripada sudut structure-nya kita boleh letakkan A di situ sebab kita ada divergence di sini. Tak kisah, ada tak trade yang kecil-kecil tu. Kecil sangat. Tak dapat nak trade dia. Biarpun ada trade dekat M5, itu tak dapat. GJ pun sama, tak ada apa. So, bagi mereka yang enter untuk NZD JPY, ini anda dah letakkan lock 50%. Itu adalah untuk NZD JPY. Okey? Dollar pair. Dan kalau kita ada ini ke bawah, ini nampak 1, 2, 3, 4, 5 extension wave 1 kan. Jadi kalau ini ada 5 wave, itu confirmkan structure ini. Dan ini akan buat wave 2. Boleh entry, tak ada. Ini bukan low. Kita dalam that area di mana market is deciding whether to trend ataupun keep dia punya range. GBP US dollar pun sama. Ini adalah 1, 2. Jadi kalau ini break, ini adalah 1, 2. Dia akan masuk wave 3 lebih awal daripada euro tadi. Ini akan masuk 3 dalam 3. Jadi GBP akan retrace dahulu. Maksudnya euro GBP akan naik sikit dahulu. AUD US dollar ini pun sama. 1, 2, then this one will be 1 dan 2. Okey, tak ada apa. Ini tak ada buat low. Kalau dia buat low, kita boleh masuk. Ini sayang bagi siapa yang tunggu ini tak sampai. Sesetengah chart sampai. Yang dekat XM tak sampai. Sesetengah chart sampai. Depend kepada broker punya spread sebenarnya. NZD US dollar pun sama. Ini tak sampai. Ini pun tak sampai 100%. Okey. US dollar CAD. Kenapa saya tunjukkan dua tu? Sebab ini ada lower low. Sama dengan AUD US dollar, sini ada lower low. Yang saya minat nak buy dekat sini. Ini daily chart. Sabar dulu. Ini mungkin minggu 1 lagi selepas ke arah FOMC nanti. Okey. Ini nanti kita maksudnya market is pricing in yang 50 point, kemungkinan untuk FOMC disappoint. Dia naikkan 25 point. Then itu boleh berlaku. Faham tak Pian?
dia tamatkan dia punya program dan dia cuma naikkan 25 poin. Ataupun 50 poin dan dia kata dia tak naik lagi, tunggu dulu. Itu boleh menyebabkan kelemahan US dollar. Tapi tak kisahlah dia nak buat apa pun. Yang saya tahu kalau dia sampai sini, saya letakkan limit order. Ini kita akan masukkan dia dalam ni. Dalam ni saya akan letakkan dia punya level nanti. AUD, NZD, UCAD untuk entry posisi. Ini adalah daily chart bukan untuk mereka yang trade intraday, bukan untuk mereka yang swing. Ini mungkin akan pegang satu kuarter. Faham? Tunggu Pakcik Powell. Ini akan pegang satu kuarter. Anda boleh masuk dua posisi, sama ada UCAD ataupun AUD, UCAD ataupun NZD. Jangan AUD dengan NZD sekali. Dan anda bahagikan. Ini sebab dalam satu kumpulan Comdols, anda bahagikan 0.5R. Faham? Maksudnya kalau satu risk anda biasanya anda trade, kalau kena stop loss hilang $50. Jadi ini adalah $25. Kita akan bahagikan. Ni yang pegang lama, Pian. Ni yang pegang lama. Dan add up kalau ada untuk ni saya akan bagi dia punya ni pada malam nanti, follow the bull show malam nanti. Ini untuk satu kuartal, follow the bull show pula. Peak of the week. Ni malam nanti saya akan kongsikan level dia. Ni dah ada level dia. NZD pun sama. Ini adalah untuk position trade. Ini bukan untuk mereka yang trade intraday. Okey? Yang saya minat sebenarnya adalah ini, UCAD. Saya dah ceritakan kan. Kalau anda tengok long term, ini dah buka. Maksudnya ini dah buka dia punya low. Cumanya kalau kita ambil, ini tak ada incomplete sequence. Ini tak ada incomplete sequence daripada structure atas tu. Ini tak ada, ni sampai 100%. Tapi disebabkan oleh NZD, disebabkan oleh AUD US dollar dan NZD US dollar, ini something yang saya akan trade. Saya kalau position trade untuk forex, saya akan letakkan leverage. Saya akan letakkan stop loss. Dan yes, Joe, saya tak guna leverage. Saya tak guna leverage. Memang saya tak guna leverage. Apa yang anda buat macam ni. Kalau anda nak hold position lama, anda jangan trade yang ini dalam akaun biasa. Maksudnya anda letakkan, ingat, untuk position trade, sebabnya anda tak nak yang ini terganggu dengan yang lain-lain. So, apa yang anda buat adalah satu akaun khas. Satu akaun khas untuk position trade. Apa yang anda buat adalah anda masukkan jumlah duit yang cukup. Ini akaun main anda untuk anda jadikan akaun bank. Ini akaun trading dekat XM. Yes. Katalah anda nak trade ini sebanyak $50. Okey? Ingat, stop out level XM 20%. 20%. Jadi anda masukkan $60. Anda letakkan duit dalam ni. Dan anda tekan satu, anda biar je, akaun ni biar je. Letak SL, letak TP, dia jauh, biar je. Tak ada yang chart ni seminggu sekali saya cek. Saya tak pergi. Yang chart dekat sini, saya cek posisi akaun ni seminggu sekali saya cek. Hujung minggu bila update chart daily dengan weekly, itu je masa saya tengok. Lebih kurang sama macam tu je. Faham? Tu biar je lah, biar dia buat apa kan. Biarlah dia buat kerja dia. Jadi untuk akaun yang tu, untuk position trade. Sama bagi mereka yang baru nak kenal saham,
anda cuba untuk trade saham dan anda nak pegang satu aset tu lama kan, dan anda letakkan satu akaun khas kalau nak trade dan nak kenal, mungkin anda boleh lihat kepada CFDs. Saya lebih kepada share account. But kalau anda nak kenal, then maybe anda letakkan satu jumlah kecil, beli satu unit ataupun satu lot. Ada yang satu lot dia ada 10 unit, ada yang 100 unit, depending kepada nilai sahamnya. Dan anda try buat benda tu. Dan bila anda dah selesa, dan baru anda tingkatkan jumlah pelaburan. Itu lebih melabur, itu bukan trading. Okey? Jadi ini adalah something yang saya akan pegang lama. Biar apilah dia buat apa pun. Saya tak tahu dia nak cerita apa. Ni seminggu sekali saya tengok dia macam dia. Tak ada pergi setiap hari tengok apa, tak ada. Tak nak kacau, tak nak kacau emosi. Okey, ini adalah untuk ni. Jadi maksudnya kita menjangkakan bahawa untuk struktur dolar, tengok untuk struktur dolar, kita sedang menjangkakan struktur motif ataupun diagonal. 5 wave. Untuk struktur yen, tengok ni untuk struktur dolar, sekali lagi mana kita ni? Okay. Okey. Untuk struktur dolar, nampak tak dia sama? Ini 2 dan kita sedang menunggu wave 3. Untuk struktur CAD JPY. Okey, kita dah ada 2 dan kita sedang menunggu masuk 3. Nampak? Tetapi kalau anda tengok CAD JPY dah buat 1. Untuk UCAD, sini satu dia menjadi soalan. Whether kita dah ada 1 dalam minit ataupun belum ada. Satu saya tak lukis lagi. Ini mungkin jadi benda ni. 3, 4 dan 5. Kenapa dan habiskan 1. Apa beza dia? Saya nak tengok apa cerita dia dekat sini. Sebab kalau UCAD ni ketinggalan dengan CAD JPY, then UJ akan jatuh lebih jauh dalam struktur yang kita lukis sekarang. Faham tak? Maksudnya yen lebih kuat sikit daripada US dollar, seperti yang kita lukis sekarang. Faham tak gini? CAD JPY, sekali lagi saya ulang. CAD JPY, kita dah confirmkan ini dalam minit. Ni kalau anda nak faham pasal time frame dan fractal. Ini adalah UCAD. UCAD saya tak letak lagi. Kenapa saya tak letak lagi? Sebab saya nak tengok apa jenis struktur sini. Ini mungkin 1 minit dan dia sama. Ataupun ini adalah fractal yang lebih kecil. Ini adalah 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Untuk habiskan 1. Saya nak tengok struktur ini, struktur sini. Apa dia buat? Kalau kita nak katakan wave 3, sebab saya akan tengok dekat time frame kecil. Ni detail lah, nak pergi detail kecil-kecil. Saya nak tengok ini berakhir dengan divergence. Minuet kecil. Jadi itu beza dia lah. Saya nak tengok apa bentuk dia dekat sini. Dan kita tahu UJ akan buat seperti yang kita lukis sekarang. Dia dah cerita awal dah dekat UJ ni. Cumanya kalau UJ bergerak seperti ini, dan dekat US dollar CAD ni,
ini adalah struktur yang sama ada 1, 2, dan ini adalah 1 biru, 2 biru. 2 ni nanti akan jauh kalau dia buat macam tu lah. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam mana saya tahu dia 3? Yang ini. Kalau ini break dan berakhir dengan divergence. Wave 3 adalah struktur dengan momentum yang lebih tinggi. Faham? Itu saya sedang tunggu kat sini. Lepas tu saya tak lukis lagi. Banyak beza dia. Jadi itu akan menentukan UJ. Daripada UJ kita baca yang lain-lain. Faham tak? Lepas tu saya tak lukis lagi yang ni. So kalau yang ini seperti itu, then lain-lain dollar pair, kita akan lukis yang sama. Saya sedang tunggu data untuk yang itu, untuk UCAT tadi. Untuk UCAT tadi. Sama ada ini wave 3 dan itu cuma dapat jadi wave 3 sekiranya ini break. Ya, break ini je cukup. Break ini cukup. Kalau tak, dan ini adalah 1, 2, tak break, ini adalah 1 biru, 2 biru. Dan yang lain-lain kita akan lukis yang sama. Euro, US dollar. Yang ini. Sebab tu saya tak lukis lagi semua ni. Faham? Tak dapat. Dia sama je. Dollar index. Sama je. Kalau dollar index buat benda tu. Sama je Sunbi. Tapi sebab UCAT adalah yang apa anda tengok Euro US dollar ini dah break. Ini nampak 5 wave. Tapi adakah dia 1 2 1 2 tu cerita dia. Adakah ini 1 2 1 2. Ini break. Tapi kalau kita kata 1 2 1 2, ini adalah US dollar yang kuat. Kalau US dollar yang amat kuat, then UJ tak buat benda ni. UJ tak buat benda ni. Dan kalau UJ tak lemah, indeks indeks tak akan ada yang tak akan ada benda ni. Ini dah habis kat sini dan kita naik ke atas. Faham tak? Kalau UJ ada yang tu tadi dan kita ada yang ni. Dan kita akan ada 7 ni 1 2 3 4 5 6 7. Itu yang sedang saya tunggu. Faham? Daripada mana-mana US dollar pair tadi. US dollar pair. Dollar index pun boleh. Kalau nak tengok dollar index pun sama. Sama je USD. Cuma saya tak rajin nak lukis dekat dollar index sebab yang dekat XM ni adalah futures. Adakah ini adalah 1 2 dan kita ada ini adalah 1 2 1 2 dan pecut. Sama je, dia sama je. But preferably kalau ikut kita nak lukis dia macam ni. 1 2 3 4 5 1. Dan 1 2 3 dan macam ni. Dan ini sebagai diagonal. Sekarang ni tak cukup info. Saya tak cukup info. Di sini sebabnya saya nak tunggu adakah dia berakhir dengan divergence. Kalau ini berakhir dengan divergence, itu adalah 1 2 1 2. Boleh je, sama je. Jadi saya sedang tunggu info yang tu. Adakah kita akan tengok US dollar yang amat-amat kuat dan UJ tak jatuh. Indeks boleh naik. Bagi tahu dekat Irina. Sempat kau Bagi tahu kat Irina. Okey? Dia sama je. Sebab kalau itu berlaku, then gold tak akan buat yang ni. Gold tak akan pecut. Tak akan pecut dalam wave 3. Tak akan pecut.
Gold boleh lagi flat ke bawah. Banyak yang saya tunggu yang tu. Itu structure daripada satu structure. Kita sedang tunggu cerita untuk UCAT, kita sedang tunggu cerita dan ini akan menentukan structure dolar tadi. Apa pun tak kisah, itu biarkan saya buat. Yang penting adalah anda cuma tunggu structure yang boleh di-trade apabila berlaku incomplete sequence, bila kita nampak 5 wave break, itu saja. Untuk analisa, biarkan. Irina tolong screenshot. Kau bagi tahu takkan ada nak screenshot kat situ. Ada seorang lagi, nanti anda akan nampak kita punya presenter baru nanti ya. Dia dah join tak? Kita punya. Ada, dia ada join. Dia pun boleh tolong screenshot. Saya tak nak sebut nama, tapi nanti anda tengoklah. Faham apa yang kita sedang tunggu kat sini? You can? Sama ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nak jadi 3, RSI dia kena break dan paling tinggi. Kalau dia tak break, itu 1, 2, 1, 2. Tak cukup info. Apa pun ini tak ada trade. Tak ada. Kecuali dia break high. Break, bukan, ini high dia. Ini baru 1, 2. Dia break high ini, dia masuk, dia break lagi. 1, 2, 3 baru ada trade. Kalau nak intraday. Faham? Kalau nak trade yang ini, anda kena tunggu structure ini. Dia kalau break ini dan anda kena ada 1, 2, break. Nampak? Low, high, higher low, higher high. Belum sampai 100%, 1, 2, 3, ini baru anda boleh trade. Tunggu orang baru. Bukan tunggu presenter baru, tunggu structure ni baru. Jangan silap faham. Faham? Bukan structure ni break ya. Betul sendiri, tunggu orang baru. Bukannya break pertama tu terus, tak. Bukan break ini, tak. Okey, lain daripada tu, gold. Tak ada, sama. Kalau gold saya belum ada apa-apa. Saya nak long gold, tapi dia kena break 1 ini. Dia kena break 1 ini. Ini tempat yang dia wajib break. Dan 2 ni kita trade. Ada Irina, dia ada tambahan. Kan? Okey. Saya nak ini break. Kalau dia tak, tapi breakout dia akan menyebabkan kita tak ada incomplete sequence. Faham tak? Kalau itu break, incomplete sequence dia dekat je, sini je. Kalau boleh dia break tak sampai, faham tak? Jadi kalau pullback dia ada, dan kita trade. Joke. Okey? Lepas puji terus minta gula-gula. Hari-hari tunggu sekali tunggu host baru. Betul-betul. Penat juga cerita market setiap hari. Hari ini kita cerita structure. Tunggu dulu, nanti kita pakai Irina. Boleh? Ada seorang lagi. Dia tengah perhati. Orang cerita apa. So gold belum di sideway. Ada cerita macam mana pun ini masih sideway. Saya lukis cuma berdasarkan korelasi semasa. Faham? Ini cuma boleh berlaku kalau indeks jatuh ke bawah. Kalau kita ada US dollar yang kuat, indeks ke atas, UJ tadi ke bawah, ini turun ke bawah tau. Dan sini boleh jadi apa? Nampak tak? Ini A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan ke bawah. A, B dan C. Ini W.
Ini X, ini Y. Masih boleh lagi buat benda tu. Tak ada apa pun, tak ada perubahan, tak ada apa-apa untuk gold. Asalkan anda tak short dia. Saya dah ulang benda tu dari bila. Asalkan anda tak short gold. Bukan masanya untuk anda short gold. Sebab tak ada structure. Kalau dia ada structure, saya dah bagi tahu dia ada structure. Saya nak long gold cuma bila dua tembus paras satu. Dua tak. Beli kat dua sekiranya paras satu tembus. Dah letak dekat situ. Paras satu ni, satu merah ke? Satu merah ini. Itu pun kena ada incomplete sequence. Ini kena break. Dan anda ada structure. Tapi kalau dia dah sampai 100% tak ada incomplete sequence. Itulah masalahnya. Kalau dia break dengan laju, contoh 1, 2, 3, 4, 5, turun 1, 2, 3, dia naik terus. Kalau ini ada 1618, then anda boleh faham. 1, 2, then anda boleh tunggu untuk momentum sequence. Sekarang ni gold tak ada apa. Saya berminat untuk trade gold bukan dekat gold. Saya berminat dekat Barrick. Barrick pun dah tembus ke atas. Kalau Barrick tembus ke atas, ni dah tulis, saya dah update chart dia. Kalau Barrick naik ke atas, ini adalah wave 1, 2, ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, ini wave 3. 4, 5, ini wave 3. 4, 5, 1. Apa pun tak ada apa. Ini satu structure. Ini 3 structure correction. 1, 2, 3. Kita ada apa? Kita ada satu truncation. Itu tak dapat nak tahu. Okey, masih tak boleh dia jatuh ke bawah? Boleh. Sebab tak ada gold pun tak ni, apa pun tak ada. Silver kita masih lukis ke bawah tau. Silver kita masih lukis ke bawah. Pian hari tu tanya pasal SIL kan Pian? Ini kita masih lukis ke bawah. Sebab structure SIL menunjukkan masih ke bawah. Bounce yes, tapi masih ada room untuk ke bawah. Unless ini breakout ke atas, then kita tukar cerita. Semasa tak ada apa. Ini adalah sama tempat. Saya boleh letakkan 5 di sini. Itulah untuk, dan kalau ini ke atas dan SIL ke atas. Syarat dia kena break 4 ni. Kalau kita dah lukis silver ke atas, SIL boleh masuk kan. Kalau ada tiga wave correction. Faham? Tak ada apa. Minyak kita masih extend ke atas. Ini adalah wave 4. Minyak kita masih extend ke atas. Apa pun, sekiranya dua ni berlaku, kita beli ni. Anda tak nak beli atas tu. Anda tak nak beli atas tu. SIL mungkin akan tak ke mana. Anda tak nak beli kat sini. Anda nak beli bila dia buat correction kepada ini. Jangan beli. Benda tengah mahal kau pergi beli. Tu memang mengarut lah. Kan? Waktu kripto jatuh tak ada orang cerita nak beli. Waktu kripto naik, waktu tu orang beli. Apa peliknya? Faham? Jangan cerita pasal nak buy benda ni, Chevron ke apa ke, bila price dia kat atas sana. Tunggulah dia buat correction. Tu mengarut kan. Waktu dia tengah naik macam tu baru nak buy. Jangan. Tunggu dia turun dulu, baru kita buy. Jangan buy waktu dia tengah mahal. Ni tengah-tengah mahal. Dia sampai, kalau anda ambil, tengok ni sampai kawasan resistant tau. A group of resistant kawasan ni. Resistant punya area. Tunggu dia buat correction, kumpul dulu barulah nak naik. Bukannya beli kat sini. Itu memang betul-betul mengundang lah. Geng-geng dog. Waktu dia tengah mahal, waktu tu kau pergi beli kat atas sana. Apalah.
Tunggu Irina nanti, try tanya Irina apa cerita, ada cerita baru ke tak. Tadi dia setengah jam dia cakap, tak ada orang dengar. Kan? Dia lupa nak on mic. Saya seorang-seorang tengah cuba nak baca mulut dia. Dia cerita lain. Sabar Irina. Kita ada webinar. Pergi tengok dekat members area, kita ada webinar bulan 3 nanti. Tanya Irina. Okey. So, bukan masanya untuk anda beli kat atas sana. Atas sana, jangan beli kat sini. Okey, jangan beli kat sini. Tunggulah dia buat benda ni dulu kan. Kan ada ni apa? Ada divergence. Dan barulah anda mencari 1, 2, 3 ni tengah correcting sini. Wave 2. Benda sama. Ni waktu kat atas ni, mana nak masuk bang? Webinar pertama boleh menang motor. Boleh menang motor? Saya tak tahu, saya tak dengar. Alina tadi cakap apa saya tak dengar. Saya tak tahu. Boleh tengok kat situ kat members area dia. Tanya Irina nanti. Menang motor. Okey, itu adalah Exxon. Lain daripada itu Crosses drone. Ada menang drone. Menang drone. Tapi jangan bawa main kat airport pula kan. Langgar kapal terbang drone. Okey, ini saya tak tukar lagi, tapi ingat, saya nak tukar minggu lepas, tapi ini mungkin adalah dua ini. Faham? Maksudnya macam ni. Di sini, ini adalah W kat sini. Kita turunkan dia punya time frame. Ini adalah A, B dan C. Ini adalah X yang ini. Kita ada A, B dan ini adalah 1. Faham tak? Ini tinggi lagi. Maksudnya ini tinggi lagi ke atas lagi. Ni. Ke atas lagi, bukannya internal ini yang atas ni. Ini ke atas ni, sini. Apapun anda tak pergi short euro, ini sebabnya saya tak short euro. Faham tak? Ni sebabnya. Tak ada award ke untuk penonton rajin datang live. Tapi kena depo 500. Depo total sendiri tak apa, jangan depo kat orang. Depo untuk beli Chevron nantilah, Pian. Chevron ke Exxon kan. Ni adalah untuk yang ini. W, X, A, B dan C kat atas ni. Jadi anda tak dapat gunakan internal ni. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Ni turun, yes, bagus dia turun. Asalkan anda tak short dia pada waktu ni. Sebab itu saya tak trade Euro JPY. Sebab Euro kita masih lukis ke atas. Euro GBP saya sebut tadi, ini akan buat wave 2. Ini akan buat wave 2. 1, 2, 1, 2. Baru dia buat 3, 4, 5. 4 dan 5. Jadi masa dia buat wave 2 ni, Euro akan naik sikit daripada GBP. Daripada Euro akan tinggi sikit yang kita cerita awal tadi. Euro kat sini. Euro kat sini. Ni akan buat wave 2. Ini akan buat 1, 2, 1, 2 dalam fractal kecil. Itu beza dia. Tengok ni. Ni Euro lemah daripada GBP. Tetapi ini 1, 2, 1, 2. Ini adalah Euro. Euro masih dalam struktur 1. Ataupun 1, 2, 1, 2 dan kalau ini ke atas, ini adalah 3, 4. Yang masa ini Euro GBP akan buat ini. Wave 2. Mana Euro GBP tadi? Yang ini
Sama ada ini akan turun ke bawah. Kalau ini turun ke bawah, then euro akan lebih lemah daripada US dollar. Jadi ini akan lebih jauh. Ini akan extend 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau ini berlaku. Apa pun tak ada structure dia yang tradable. Ni tak ada structure yang tradable. Tak ada low, tak ada apa. GBP AUD, kalau dia buat ke bawah, anda masuk sekali lagi. Ini sepatutnya anda dah lock. Kalau dia buat ke bawah, turun lagi, kita akan masuk sekali lagi kat sini. Kalau ini berlaku. Saya tak nampak, tetapi kalau ini berlaku, dan kita akan masuk sekali lagi. Ni anda dah ambil separuh. Lock SL dia dah tukar kepada sini. 1.8802. Okey, dah tutup separuh posisi. Saya letak kat sini lah, jadi kita boleh buat prestasi kat sini. Kita rekodkan. Dan last kali kita tengok kepada GN sebelum kita break. Kita ada berapa? Dah tinggal 2 minit lagi. Okey, jadi GN tak ada apa. Saya antara GBP AUD dan GBP NZD, kalau anda trade NZD JPY, anda tak trade GN. Kalau anda trade GBP AUD, anda tak trade GN. Betul Kimi. Tapi bila anda buat sequence chart, dia tak jadi masalah. Anda kira je dan tengok kepada reset. Tengok kepada reset dan reset. Reset macam ni, structure pertama itu wave 2. Lagi senang. Lepas ni kita cerita benda tu, kita berhenti rehat sekejap. Untuk trade minggu ini kita cerita pada malam ni. Untuk semasa tak ada yang saya boleh kongsikan, kecuali untuk stop loss untuk GBP AUD kita alihkan ke atas dan tutup separuh. Itu dah berlaku minggu lepas ya. Kita sedang tunggu untuk UK 100 dan GBP AUD sekiranya dia buat double, kita akan masuk sekali lagi. Lain daripada itu adalah untuk structure yang lebih besar, AUD NZD, NZD US dollar CAD dan minyak tadi untuk trade dekat saham-saham Chevron dan Exxon. Kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Sekarang ni saya nak anda hantar seberapa banyak soalan mengenai sequence chart dan kita akan lihat kepada, kita ulang kaji sikit sebab saya ingat kita ada 1 jam je hari ni. Kita ulang kaji sikit apa yang kita dah cover pada minggu lepas. Okey, jadi ini saya lupa nak sharekan image ni. Saya sharekan kepada anda selepas sesi ini but kita ulang kaji sikit. Yang pertama, ni bagi mereka, Zuan ada tak lagi? Zuan dan yang baru ni Okey, yang baru ikut. Bukan baru dalam trading, baru ikut. Jadi kita dalam struktur pasaran, pergerakan yang membawa kepada arah terdapat basic dia 2 jenis lah, tapi kita ada pecahan kepada untuk motif di mana pengertian untuk motif tu adalah amat spesifik kepada saya. Pengertian kepada motif amat spesifik kepada saya. Okey Zuan? Okey. Jadi struktur yang membawa kepada arah dikenali sebagai motif wave yang biasa kita tengok pergerakan macam ni lah dan ditandakan dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi syarat-syarat asas dia, lekuk 2 tak boleh bawah lekuk 1. Lekuk 4 tak boleh masuk lekuk 1. Lekuk 3 tak boleh paling pendek. Itu adalah syarat-syarat asas. Yang ini pun ada yang saya tambah. Kalau kita katakan sini adalah lekuk 3 hendaklah bersifat motif. Maksudnya
syarat-syarat dia 1, 2 tu pun tak ada persilangan. Itu yang orang tak ramai cerita kepada anda. Maksudnya yang 3 ni kena motif. Dia kena motif. Sama ada extension 1, extension 3 ataupun extension 5. Sini kena wajib kena motif. Dia tak boleh bersilang balik bawah 1. Dia kena 3 yang tak boleh paling pendek. Dan wave 4 dia tak boleh masuk 1. Okey? Itu wajib. Kalau kita katakan ini wave 3. Sebaliknya untuk 1 dan 5 dia boleh bersifat diagonal. Sebab itu anda ada nama leading dengan ending diagonal. Tak ada mid diagonal. Faham? Ini yang orang jarang cerita. Biarpun jauh mana dia belajar edit wave tapi tak sentuh benda ni. Ini amat-amat penting. Ya, memahami kat mana wave 3. Okey? Jadi ini yang pertama. Selain daripada itu, kita juga ada pergerakan extension. Sama ada extension 1 ataupun extension 3 yang biasa dan extension 5 yang jarang berlaku. Okey, syarat dia 3 tak boleh paling pendek. Kalau 1 ni panjang. Kalau ini pergerakan motif, di mana sama juga 4 tak boleh masuk 1. Dia boleh extension macam ni dekat wave 3. Ni masih boleh jadi wave 3. Okey. Jadi kalau dia wave 3, maksudnya macam ni. Kalau ini wave 3, salah satu tempat extension dia kena ada 1618 yang dalam anak dalam kandungan dia. Macam mana tu? Anak dalam kandungan dia lah, dalam ni. Salah satu kena ada 1618. Kalau kat wave 3 tak ada 1618, wave 1 kena ada. Faham Pian? Saya rasa saya tak pernah sebut pun benda ni. Sebab itu kadang-kadang benda dalam otak kan. Jadi dekat sini kalau dia wave 3, sini kena ada 1618. Faham tak? Salah satunya kena ada 1618. Sekurang-kurangnya salah satu. Kalau dia adalah wave 3. Kalau ini wave 3, sini pun sama. Kalau dia extend ni, dalam sini kena ada 1618. Kalau dia wave 3. 1618. Wave 3 dia. Kalau 3, tu kena ada 1618. Tahun lepas. Okey. Satu Pian kena rekod. Okey. Benda ni proprietary Pian. Sebab tu saya tak dapat nak letakkan dalam slide. Dah masuk dalam nota. Okey, thank you Pian. Okey. Kalau dia adalah wave 3 ni, kalau dia wave 3. Jadi kalau ni kalau extension, salah satu tu kena ada 1618. Kalau tak ada, itu bukan wave 3. Dia tak menghabiskan, dia boleh menghabiskan 1. Maksudnya kalau ini menghabiskan 1, di sini tak sampai 1618 itu boleh. Sebab kalau pengertian saya, kalau ini adalah 1, ini boleh jadi diagonal. Biarpun dia bersifat macam motif yang anda belajar dalam buku. Tapi kalau tak sampai 1618, itu cuma 1. Boleh? Itu saya spesifik sikit benda ni. Dan benda tu proprietary, itu yang masalahnya. Kalau anda coding, faham coding, ini yang jadi masalah coding saya 3 bulan. Dan adalah programmer tu dapat selesaikan. Saya pun tak tahu macam mana dia buat. Dia selesaikan masalah. Dia yang jumpa. Bukan saya yang jumpa benda ni tau. Programmer yang jumpa. Dia bagi tahu saya. Dia nampak benda 1618 tu. Barulah saya, ya ke? Saya ni tahun 2011, 2012 punya cerita. Lama dululah. Dia programmer yang jumpa benda ni, bukan saya. Boleh? Zuan, maksudnya itu boleh jadi wave 1. Okey? Kalau dalam extension ni dan tak ada 1618 ni, itu cuma 1. Kalau tak ada, ataupun 5, kalau tak ada 1618.
Okey. Ada soalan lain? Tanya. Ni masanya untuk anda tanya. Ini penting untuk anda bila membuat sequence chart. Sequence chart simple. Sebab beza sequence chart alah, saya tak transfer lagi kat sini Tak apa, kita guna chart NJ. Okey. Sini semua adalah pembetulan. Sebab tak ada 1618. Tak ada. Sini tak ada 1618. Tak ada dan dia buat correction yang besar. Ini selagi dia tak break 2 ni, ini boleh jadi wave 4 dan 5. Tak kisah. Tapi yang pentingnya kalau anda zoom out, ini adalah correction. Kalau anda tengok yang kecil tadi, ada yang kecil ni tadi, semua ni tak ada 1618. Nampak tak? 1, 2. Ini tak sampai. 3 dia tak sampai. 1618. Tiba-tiba macam nak asma pula. Ni tak ada 1618. Dan yang pentingnya kalau kita katakan ini 3. Nampak? 3. 4 dia dengan 1 kena separate. 3 kena macam ni. Kena motif. Even dalam zigzag. Faham tak? Even dia dalam zigzag. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Even dia dalam zigzag. 3. Macam. Tak, Jo. Tak. Dia tak. Tapi macam. Ada bunyi. Ada berdengung-dengung. Nampak? Nampak tak? Setiap kali saya lukis 3. Setiap kali 3, saya akan cari struktur macam ni. Yang di mana kita dapat separatekan di antara 4 dan 1. Yes, Pian. Ini kunci dalam sequence chart. Itu yang orang tanya, kenapa letak macam ni, kenapa? Saya cari 3 kat mana? Macam mana kita kena pecahkan dia jadi extend. Maksudnya, dalam ni kalau anda kira dia, sequence chart ini sequence chart. Kalau anda kira dia, ini adalah 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Kalau nak pergi kira kecil boleh. Ni bagi mereka yang scalping, ini something yang amat-amat berguna kepada anda. Di mana anda nak tahu, satu saya dah ulang-ulang kataan wave 3 tu kat mana. Farouk, alamak Farouk, orang dah nak habis dah 1 jam tadi pertama. Tapi tak apa, kita tengah cerita sequence chart ni. Nampak cara kira dia. Jadi maksudnya kalau macam tu, 1 kat sini, kita extend 1. Jadi anda akan letak yang lebih kecil kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Anda akan extendkan dia lagi. Kalau tak dapat lukis 1 kat situ, kita kena lukis 1 di belakang. Nampak dah cara dia? Habis dah, selesai dah, boleh minum kopi dah. Asal anda cari wave 3. Itu rahsia dia kalau nak kira satu lekuk ni. Nampak dah cara dia? Satu saya dah ulang wave 3, RSI, wave 3, stokastik, snake. Sebab saya nak cerita kepada anda wave 3 kat mana. Kenapa 5 saya cilok lupa nak letak balik? Sorry. 5 kita cilok dia, tak bagi balik rumah dia. Balik rumah 1. Nampak cara buat sequence chart? Wave 3. Wave 5 cari divergence. Wave 5 cari divergence. Wave 3 cari yang tak bersilang.
Itu yang ramai buat silap dalam Elliott wave. Di mana 3 dia bersilang-silang 3 dengan 4. 1 dengan 4 tak dapat jadi 3. Sebab tak ada, pernah nampak tak? Mid diagonal. Mana ada? Ada leading dengan ending. Ramai langgar benda tu. Dia main lukis je asal nampak 5. Mana dapat? Itu. Aduh, sakit otak aku tengok. Master Elliott wave. Saya sakit tengok. Tak dapat. Dia kena 3 yang tak bersilang. 4. Asal dah letak 3 dah cari tempat yang tak bersilang. Itu 3. Jadi itu memudahkan anda buka mana-mana chart, anda cari kat mana anda cari 3. Tengok RSI. Jadi 3 anda akan nampak RSI yang tinggi, lepas tu dia tak bersilang. Dalam ni ada 3, dalam ni ada 3. Sesat terus, jangan sesat. Mid diagonal, jangan macam-macam gitu. Benda tak ada, benda tak ada weh, Pian. Aku kata tak ada, bukan aku kata ada. Dia tak ada, tak wujud. Tak wujud, dia tak ada. Buku mana-mana pun tak wujud. Itu tak ada. Sebab cari wave 3. Dari situ anda boleh buat dan mula apa untuk nak buat apa? Ni chart apa ni? Chevron. Kita buka lah chart susah sikit. Chevron ni trending sangat. Cari chart yang susah sikit. Apa yang susah sikit? Bagilah satu chart susah sikit. Ni trending senang lukis. Trending susah lukis sebenarnya, tapi yang banyak lekuk-lekuk. Bagi saya satu. Bagi saya satu. Bagi susah sikit. Bagi chart susah sikit. Apa? Nvidia kot, ataupun chart apa susah sikit. Intel, apa benda tu? Kat Malaysia. Intel. Dia masuk Intel, dia dah minta Intel. Intel masih ke bawah. Okey. Start mengira dia, first buka chart yang paling besar. Chart weekly lah. Alamak. Okey, ni bentuk apa kan? Roku. Apa benda tu? Okey. Yang first anda tengok dulu, benda ni kat atas ni dengan kat bawah dia. Okey. Ni dapat tak cari wave 3? Kalau dapat cari wave 3, anda boleh letakkan 1, 2. Sini dapat lukis kan? Sebab kita ada ni. Faham? Cari antara top ini dengan di sini kita ada divergent. Sini wave 5 somehow. Jadi kita ada 3 kita kat sini. Tak beli pun lagi. Masih menanti. Belum. Masih ke bawah lagi. Ni Pian. Itu dah cerita hari tu kan Pian? Sequence chart paling simple. Paling simple. Anda tengok ada ni, anda cari separation. 1, 2. Yang bersilang-silang ni 1, 2. Faham tak? Yang bersilang-silang. Kan? Sini ada separation. Kita boleh letak wave 3, 4, 5. Oh, whatever lah anda boleh main dengan dia. Cari wave 3. Ingat syarat dia adalah dia tak ada bersilang. Jadi struktur ini kesemuanya merupakan satu ataupun A. Kita tak tahu. Ni baru tak cukup info. Dekat XM tak cukup info, tak cukup. Chart dia tak cukup lama. Faham? Kalau anda nak tengok, anda kena tengok full chart dia. Yang kita ada kat XM cuma ini. Jadi saya tak dapat nak lukis habis. Jadi first, benda pertama cari wave 3. Jadi kalau ini anda dapati ada divergence, kan? Jadi dia 5 dan ikut 3. Jadi kalau nak beli yang ni, anda cari yang di sini. Itu je. Jadi 1, 2, 3. Sini 2 atau B. Kan senang buat chart macam tu. Bagi tahu Irina. Tempat lagi tu. Tunggu Irina punya live. Type 5 minit sekali type. Jom Irina punya live. Ada sinar dah. Benda tu je. Tak susah.
Itu je. Dia konsep dia 5, 3. Jumpa 3, anda tahu itu motif. Dah. Lepas tu selesai banyak masalah. Selesai banyak masalah. Betul tak Azwan? Jadi kalau anda nak tengok ini dah reset ke tak, cat kat sini tak nampak. Anda dapat berkecamuk macam ni kan. Anda pergi time frame besar sikit. Monthly. Kalau dia reset, alah, nak tengok reset pun kena sumpah sikit. Okey. Kalau anda dapati sini ada reset, itu wave 2 ataupun B. Kena report spam. 15 minit sekali. Jangan 5 minit. 15 minit sekali je. Nampak? Dia simple je. Amat simple. Lepas tu anda masuklah time frame kecil. Anda dah tahu ini 1, ini 2, anda sedang tunggu 3, lepas tu turun time frame kecil-kecil kan, sequence dia. Buat benda sama, dia akan berulang-ulang. Kenapa saya tak tahu? Itu kena tanya mendiang alien. Jangan tanya saya tak tahu kenapa. Dia bentuk dia memang macam tu. Tak dapat nak cerita apa. Ini nampak 1, 2, 3. Untuk habiskan 2. Jadi kita cerita dia kat sini adalah 3 atau 5. So kalau dia adalah 5, anda boleh tunggu kat sini. Atau dia 3, 3, 5, habis. Jatuh boleh ke bawah lagi, pian. Jadi, anda pergi time frame kecil lagi. Apa tadi? Daily. Anda tengok yang ni pula. Yang ini. Yang ini. Structure ini. Adakah dia 5 ataupun 3? Yang structure ini, structure ni. Jadi apa kita buat adalah mana dia punya ni? Structure ini. Dan anda kira lah. 1, 2, 3, 4. Kalau dia nombor 5, 6, 7 tak dapat pian. 5, 6, 7. Kita tengok pergi time frame kecil lagi. Tak apa, belum habis lagi pian. Pergi time frame kecil sebab tak nampak. Itu tak nampak. Yang ini. Yang ini Kalau dia ada divergence hujung dia, ada kemungkinan dia 5. Alah, mana dia pergi tadi? Yang ini. Yang ini kita kira dia. Itu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada divergence. Kalau dia ada divergence, itu adalah A ataupun 1. Jadi anda boleh tarik Fibo. Daripada sini kepada sini dan kepada high sini. Jadi kalau dia 5, sini 3. Sini akan ada 5. Itu je. Sinilah pian. Benda tu je. Dia konsep dia 5, 3. 5, 3. Kimi dah naik demam dah dengan 5, 3. Dia sampai tak tidur malam. Dia tengok dia nak tambah cat lagi. Tak tahu dia nak tambah cat banyak-banyak. Nak buat apa pun saya tak tahu. Boleh. It is that. Itu je. Structure. Ambil lah mana-mana cat lah. Mana-mana sama je. Cerita dia sama je. Jadi kalau nak trade yang ini, sekarang ke bawah. Kalau trade, anda tak pergi short dia. Anda tunggu di sini. Sebab sini 5, sini 3, anda jangka kat sini akan ada 5. Itu je. Anda tengok kat mana dapat lukis wave 3. Buat itu je. Sini boleh lukis wave 3. Sini boleh lukis wave 3 dalam time frame kecil. Ini boleh lukis wave 3. Anda nampak gap-gap tu wave 3 ataupun mother candle. Mother candle bukan MC. Mother. Saya tulis mother lah. Orang kita tak suka tengok kataan tu. Mother candle. Dan gap. Itu dua untuk anda dan RSI paling kuat. Itu adalah tempat di mana anda tengok wave 3. Di situlah anda tengok yang tak bersilang tu. Bersyair dengan market. Malam tidur.
Jangan sampai pukul 4.30 pagi, bagus-bagus, sehat, apa semua demam, habis. Boleh? Dia itu je. Jadi ini adalah 1, 2, kita ada 3, 4, 5. 5. 1 kita extend. Kalau nak lukis satu-satu kecil ni, boleh. Tapi saya tunjukkan yang paling simple je. Zuan dah nampak tak Zuan? Veil Brazil. Kejap ya. Veil ni. Veil. Kimi lukis. Okey, veil. Jadi buka daripada cat paling besar dia. Anda tengok dulu. Saya tak ada cat penuh dia Sunbi. Kalau anda ada asas sahaja elite wave dah cukup dah Zuan. Nampak kan? Dia simple. Amat simple sequence chart. Asalkan anda nampak tempat 3 yang tak bertindih. Okey. Untuk siapa tadi nama dia? Untuk Sunbi ya. Sekarang ni saya cuma nampak 3. Sebab saya tak ada cat penuh dia. Benda tu je Zuan. Asalkan anda cari 3 kat mana. Kalau setakat info yang kita ada ni Sunbi, setakat info yang kita ada, ini adalah 1, 2, 3. Sebab cat ini, kalau tanya saya akan lukis 4 dan 5. 4 dan 5 ke atas. But itu kepada US dollar. Yang bertindih tu baru. Ya, ingat, leading diagonal, ending diagonal. Tak ada mid diagonal. Itu Pian punya cerita. Dia fitnah saya tadi. Saya okey je. Dia tak ada ending, dia tak ada mid diagonal. Yang ada adalah leading dengan ending. Tu yang orang selalu langgar. Wave 3 dia pergi langgar je. Sedap dia je lukis. Itu tak dapat. Nampak benda tu, anda akan selesaikan banyak masalah elite wave. Wave 4 dengan 1. Yang tu. Ataupun internal dalam 3 dalam 3. Yang tu. Tu banyak orang main langgar. Okey. Kalau tanya saya, ini adalah struktur ke atas lagi. Stoch dengan RSI tak sama. Kita ambil RSI. Ya. Kita ambil RSI. Saya tak ada cat penuh dia. I would imagine ini dekat belakang ni adalah macam ni. Dekat belakang ni. Sini. Okey. Saya tak ada cat penuh dia. Kita ambil cat penuh dia tempat lain. Tapi saya tak dapat nak buka. Jadi saya tak dapat nak tunjuk kepada anda. Faham Sunbi? Tetapi kalau cuma info yang kita ada ni, ini adalah korektif. Cuma info yang kita ada. Kalau anda tak tahu ni veil, ini 1, 2, 3, kita masih ke bawah. Kalau anda nak trade, ini tak dapat nak trade. Jadi anda kena tunggu 5, dan kalau dia ada breakout mana-mana, 1, 2, 3 dan ni. Untuk setakat info yang kita ada ni, kita cuma dapat assumption bahawa ini daripada whatever dan ini adalah A, B dan C ataupun W, X dan Y. Saya tak dapat info, sebab info dekat chart ni cuma situ saja. But I think you know what I mean, kan? Okay? Kalau nak masuk dia, kena ada 5. Then baru dapat. Dan ini bukan, ini daripada anda tengok veil ni, baik anda tengok ni. Freeport kita dah ada cat dia. Baik anda tengok cat ni.
Ini at least dah menunjukkan bahawa alah, tak dapat, tak cukup. Info dia tak cukup kat sini. Weekly. Ini adalah motif. Ada cerita macam mana pun, ini motif. Sebab kalau anda ambil dua ni, tengok dan ke atas ni, ini dah lebih 1618. Ini something structure yang anda boleh dagangkan. Dan kat atas dia ada divergence. Atas ni buat high-high. Ni ada divergence. Jadi, 1, 2, 3, anda boleh cari long. Ini kekuatan US dollar. Kalau itu berlaku. Kalau ini naik ke atas, cerita apa pula? Selagi dia ada divergence, itu adalah extension wave 5. Dan anda tunggulah dia punya correction. Oh, okey. Faham Sunbi. Sunbi faham kenapa saya kaitkan veil dengan Freeport kan? Ni semua Indonesia punya hal ni Sunbi. Sunbi pun tahu Indonesia punya hal. Nampak? It is very simple kalau anda gunakan chart apa? Ni tadi. Chart sequence. Dia macam tu je. Lepas tu kalau anda nak buat elliott wave, daripada cerita besar tu anda buatlah elliott wave. Anda nak letak korektif ke? Sebab korektif dia akan banyak A, B, C, W, X, Y, kecil-kecil mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hujung dia jadi A, jadi W, jadi B, jadi X, jadi Y, jadi C. Kalau dia adalah struktur motif dan membawa kepada arah 1, 2, 3, 4, 5 habis 1. Itu je. Zuan, ada cahaya tak Zuan? Saya harap ni cahaya dah lama belajar elliott wave, kali ni nak terang benderang dia. Jadi anda bolehlah guna elliott wave, bukannya nak abaikan elliott wave. Cumanya masalah elliott wave ni adalah seorang lukis lain, tapi dengan cara tu tadi, semua orang lukis sama. Semua orang akan lukis sama. Provided anda ada cat penuh. Ni saya tak dapat nak lukis cat penuh dia sebab cat kita tak penuh dekat sini. Faham? Buat benda simple. Benda yang anda dah tahu sebenarnya, cuma dia nak apply-kan dia. Jadi saya tunjukkan macam mana nak apply dia. Ramai orang belajar elliott wave, lepas tahun dia dah pening kepala, dia tinggalkan. Kenapa? Sebab dia lukis, lukis balik. Jadi kalau anda menggunakan kaedah ni, dan anda tahu konsep dia 5-3 je. 5-3, itu je. Yang benda dah tahu, lepas tu anda masuklah asas-asas anda dah ada kan. Beratus percentage. Itulah. Betul Sunbi. Sebab tu saya duk cari untuk Freeport, tapi kita ada China yang cuba untuk hadkan limitation kepada harga untuk apa? Untuk komoditi Ingat, minggu ni kita akan ada PPI untuk US. Kita ada PPI data untuk China sebelum ni kan. Jadi itu semua. Baru anda masukkan Zuan. Lepas anda tengok tu, baru anda masukkan elliott wave. Kalau anda nak masukkan, saya sebenarnya tak buat elliott wave. Saya buat elliott wave sebab bila anda dah faham elliott wave, dengan sequence chart ni, dia memudahkan. Sequence chart yang anda gunakan untuk trade, dia 5-3 je. Dia 5-3 je. Mana Kimi? Kimi dah mimpi 5-3. Lepas tu baru anda apply ke elliott wave. Kalau anda terus lukis elliott wave, masak kan? Masak. Macam kita cari 5 dan 3 kat sini tadi kan? Mana kita nak jumpa 3 dia? Mana kita nak jumpa? Macam mana kita tahu 5 tu habis? Bila dia reset. Kalau tak nampak reset, macam mana kita nak katakan dia habis? Tak dapat. Macam ni, kita katakan dia reset. Nampak? Cek dekat RSI dia pun, nampak dia buat satu reset. Dekat ni pun nampak dia buat satu reset. Intel. Jadi, kita tahu 5 dah habis kat sini, dia tengah reset
untuk 2. Ini yang reset tu. Jadi 3 lah. Jadi kita ada tempat kita nak tunggu. Jadi signal lah pula kepada siapa nama tadi. Kalau rekod satu, hujung dia 5-3 je. Itu je. Yang penting kita nak tahu bila 5 tu habis kan. Baru kita tahu 3 kat mana. Kalau tak tahu 5 habis kat mana, ini tak sebab tu ada cuma trade dekat ekstrim. Anda tak trade tengah-tengah ni, tak dapat. So, anda tak akan dapat kira sequence. Sequence dia takkan lengkap. Bila anda jumpa 3, nak start 1, 2, 3, yang penting apa? Anda tengok sini A ataupun W, B ataupun X, C ataupun Y. Yang bahayanya macam ni. Sebab kalau B dia tinggi sangat, lebih 85.4, saya tak guna, dalam buku flat adalah 90% Fibo correction. Saya tak gunakan 90% sebab banyak kali kena dengan 85.4. Kalau ada tengok cat-cat ni di belakang dan time frame kecil-kecil, banyak kali terkena dengan flat apabila B sampai dekat 85.4. Sebab tu saya gunakan 85.4 bukan guna 90%. Okey. Faham kenapa saya gunakan tu, tak ikut buku. Kalau ikut buku, flat adalah 90%. Saya tak guna 90%, saya guna 85.4. Baik, saya letakkan dulu, bagi tahu ada perbezaan saya dengan yang Elliott Wave 1930. Itu beza dia. Okey. Kenapa kita nak tengok, kalau yang ini adalah mungkin flat, anda kena softkan sebelah ni, kena jadi 5. Satu, kita pergi time frame kecil-kecil tadi, nak tengok ada tak divergence. Kalau dia cukup sifat dia sebagai motif 5, dan ini adalah A, B dan C, kita boleh tunggu dekat 100%. Kalau dia flat, anda tak dapat tunggu sebab dia boleh buat macam ni. Kalau dia flat, dia boleh buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pengsan. Itu flat. Sebab itu kita pergi time frame kecil-kecil awal tadi, kita tengok kat sini, adakah dia motif? Motif nombor dia 5, 9, 13, 17 dan seterusnya tambah 4 yang ada divergence. Kan kesenang cara tu. Lepas tu anda buatlah Elliott Wave, anda nak buat letaklah Elliott Wave anda, letaklah kat situ. Boleh? Satu Intel kita tunggu bawah sikit. Ending dia 5-3. Tu gelak seorang dia nanti. Kalau rekod satu-satu. Belajar macam-macam. Dah last 5-3 je. Tapi kalau siapa ingat, Joe ada. Joe ikutnya. Bila saya perkenalkan topik Elliott Wave, apa saya sebut Joe? Mana Joe? Hilang dah Joe. Joe, ingat tak apa saya sebut pertama kali bila saya sentuh mengenai Elliott Wave? Siapa yang ada first sesi? Kita masuk bab Elliott Wave, saya sebut benda ni. Hujung dia 5 dan 3. Anda pandai kira sampai 5, anda pandai mengira sampai 3, anda boleh buat benda ni. Betul tak Jo? Hari pertama saya introduce pasal Elliott Wave. Anda pandai mengira sampai 5, anda pandai mengira sampai 3. Elliott Wave tak penting pun. Hujung dia 5-3. Itu je hujung. Nah ni lah dia. Yang bab tu tadi apa? Bab flat tu tadi. Joe Ramzam, masa mula-mula saya sentuh mengenai Elliott Wave. Dari topik apa? Sebelum tu kita masuk Ichimoku. Sebelum 5 dan 3 je. Anda pandai kira sampai 5, anda pandai sampai 3. Tapi tengah-tengah tu, saya masukkan yang bab semua pasal Elliott Wave dahulu. Sebab saya nak anda mahir pasal structure.
Sebab ramai orang tak ada background pasal added wave. Jadi saya tunjukkan yang detail-detail structure. Anda faham structure dia cuma benda ni je. Motif ataupun extension ataupun diagonal. Kan? Lepas tu korektif 5, 3, 5 ataupun flat ataupun segitiga. Anda faham benda ni je. Apa structure dia. Ataupun WXY. Ataupun WXY, X dan Z. Anda faham structure-structure ni je. Awal saya juga susah. Betul? Tapi dah faham structure sendiri, anda tahu kat mana nak mengira. Betul tak? Sebab itu tak dapat nak trade tengah-tengah. Kena tunggu hujung. Baru entry. Harus pandai mengira. Awal saya juga susah mengira. Sekali dah senang kan? Bila saya letakkan topik mengenai indikator tu. Apa banyak sangat kita punya ni. Bukan kejar, tapi itulah betul. Harus pandai mengira 1, 2, 3, 4, 5. Sekali dah senangkan sendiri. Ada cuma tengok ada tak dia punya ni. Macam cat ni saya tak dapat nak tunjukkan. Macam Apple, kalau kita nak trade untuk Apple, then anda kena tunggu dia break high sini dahulu. Barulah ni adalah wave 2. Sini ada divergence. Sini kita masuk time frame kecil akan ada divergence. Sini akan ada divergence. Kenapa saya tak tahu kenapa? Sini akan ada divergence. Jadi ini 5 wave. Kita tunggu dia buat 1, 2, 3. Ini tak dapat nak trade. Kita tunggu dia break dulu. Kalau ni break ada 1618 ataupun dia break 45 dan anda ambil ni tak sampai 100% lagi ke atas ni. Then 1, 2, 3 masuk. Itu je. Boleh? Buat benda tu ulang. Benda tu je. Itulah kepada 3711 ni. Dan anda kaitkan struktur-struktur ni semua, kaitkan satu cerita. Dia satu cerita je. Tu kita akan cerita bila kita masuk bab market dynamic nanti ya. Jadi sequence chart adalah benda yang paling simple. Macam mana nak mula kira? Ambil time frame besar, chart penuh. Macam chart kat sini tak penuh. Ni tak dapat. Apple tak dapat. Ni tak penuh, chart dia tak penuh. Jadi kita kena ambil chart penuh lah. Tapi yang lain fikir itu macam pandang remeh orang lain. Ambil masa, yes. Ambil masa sendiri. Ambil chart penuh dia dan start lukis. Macam tu je. Lepas tu anda start lah. Ini structure motif. Yang kita ada info kat sini lah. Anda kena tengok chart yang penuh. Then anda start lah. Jangan jangka hujung trend. Kita nak trading. Tak lama mimpi malam ni. Faham? Bila saya tunjukkan chart ni hari tu dulu, ramai yang kata, tak Zul, ni jatuh US dollar. Kenapa kita masih katakan ke atas? Sebab kita ada NZD US dollar. Jadi, ini mungkin extend. Nampak? Ini mungkin extend. Kat sini akan ada 9, 10, 11, 12, 13. Faham? Sini akan ada 9, 10 macam ni. Apa yang kira sampai 10? Iyalah. 10. Dan kita jangkakan kat sini akan ada 11, 12, 13. Jadi dalam ni akan ada kecil-kecil punya extension lah. Okay. Kat sini akan ada. Itu adalah 11, 12 dan 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9. Akan ada 13 baru dia turun. Kenapa? Sebab ini struktur sama dengan GU, NU, AU. UCAD. Itu adalah daripada sudut market dynamic. Faham tuan? Daripada sudut market dynamic, sebab yang ini semua ada incomplete sequence. Ada incomplete sequence. Maksudnya dia tak habis lagi 3 wave macam AU kan. Dia tak habis lagi 7 wave dia. Yang ini dah turun. Jadi kita jangkakan ini akan berlaku untuk sampai equilibrium. Jadi kita akan extendkan. Itu daripada sudut sequence. Bila 11 dia turun. Tak dapat. Tak dapat. Ada pergilah struktur belakang-belakang semua dia. Mungkin dia macam ni. Dia akan buat satu high 11, 12, 13. Macam ni boleh kecil. Tapi dia memang macam tu je sebenarnya tuan. Dia macam ni. Hafiz. Yang macam ni macam ni. Tiap kali dia sampai yang nombor 5 ni, dia akan buat yang macam ni. 9, dia akan ada reaksi. Sama ada kepada, tak tahu kenapa. The moment dia sampai equilibrium, dia akan buat benda macam ni. Lepas tu kiraan 5, 9, 13, dia akan ada yang jadi pelik sikit. Sama ada dia correction dalam macam ni. Lebih cepat di M1. Kalau nak belajar, pergi time frame kecil. Belajarlah untuk belajar. Dia semua time frame, tak kisah apa time frame lah. Ya, betul. Dia akan sama, tak tahu kenapa. Jadi kalau ini, dia boleh habis, mana Hafiz? Dia boleh habis sekarang ni Hafiz. Tapi kalau anda ambil correlation Hafiz ya, high dekat 9 ni, kalau anda tengok kepada NU, mana NU kita dah hilang lah pula. Kita ambil chart barulah NZD US dollar. Okey. Ni tadi chart apa? Okey, ni dia. Mana NU kita? Okey. NU ni NU dekat daily. Okey, ni adalah dollar index. Okey, ni berapa bulan? Tengok Ni sini. Sini 28 bulan 1. Ini 28 Okey, ni tak break lagi. Ini tak break lagi. Ini tak break lagi Kalau ini break, then dollar tadi akan break. Yes, 5, 9, 13. Kalau dia tak ada divergence, kita naikkan dia lagi. Kalau kita jangka, itu adalah motif. Kalau dia tak ada divergence, itu adalah diagonal. Kalau ada kiraan 1618, itu bukan diagonal. Kebiasaan. Itu adalah motif. Okey? Habis. 28 bulan yang ni tadi Kalau kita tengok struktur NZD US dollar sekarang ni, H1, ini nampak, ini sekarang ni 3. 1, 2, ini mungkin satu struktur 3. Kita cuma dapat katakan ini akan break kalau sini ada 5. Dan kita jangkakan macam ni. Ataupun 1, 2, 1, 2. So tu saya tak dapat lukis lagi yang kita tunggu UCAD, yang saya cerita UCAD awal tadi Apa pun, sekali ini pembetulan 3.
sini 5. Jadi higher chances sini adalah 5. Higher chances daripada sudut probability. Boleh? Kenapa saya tak tahu? Dia macam tu. Saya tak dapat nak jawab anda kenapa. Sebab dia macam tu. Ulang-ulang dia macam tu. Dan hujung dia 5, 3. Itu je. Hujung dia. Hujung cerita dia. Okey, jadi kalau kita balik kepada UCAT kita, faham dah? Pergi time frame besar, lepas tu anda nak masuk time frame kecil, dapatkan bacaan time frame besar dulu, lepas tu kecil. Macam Intel tadi, lepas tu anda pergi kecil-kecil dia. Kepada yang sekarang. Kalau daripada monthly, bila anda macam Intel dia, macam mana-mana chart lah, sama je. Mana Intel tadi? Intel tadi kita tahu ini akan completekan ke bawah lagi kan? Ini akan completekan ke bawah tadi kan? Ini akan completekan ke bawah ni. Ke bawah ni. Okey, kalau anda katakan sini 5, sini 3, jadi anda cuba untuk buat red wave ini 5. Dan anda pergilah time frame daily, lukis daripada sini je, daripada sini je. Lepas tu kepada H1, lepas tu kepada yang sini je, yang ini ya. Anda nak jadikan dia 5 untuk habiskan correction C. Sudah kuasa yang lain. Nature structure. Nature structure. Saya mostly yang saya jumpa pasal 1618 adalah daripada programmer. Nombor 1618 tu kita jumpa daripada programmer. Dan 50% yang wave 4. Dua tu programmer yang bagi tahu saya. Bang, tapi dia bahasa putih lah. Dia kata yang ni bila berlaku 50% Fibo dia tak dapat. Yang wave 4, wave dalam 3 dia. Why saya tak dapat nak jawab. Itu sifat dia. Jadi, faham Zuan? Yang dekat sini je ada risau. Bila anda dah faham yang belakang ni, ini 5, anda cuba dapat ini adalah 5, anda dah jumpa 3 dia, anda cuba untuk lukis 5 di sini. Jadi, analisa anda menyatakan kat sini akan buat 5. Sampai kat mana? Sampai tempat Fibo tadi. Jadi, ada tempat Fibo yang ni tadi. Jadi, anda jadikan kat sini 5. Yang tu yang Pian duk buat. Dia itu je. Jadi anda tariklah dalam punya Fibo kat mana reset. Kalau anda tengok daripada sini kan. Okey, kita ada satu reset. Sini reset. Sini wave 2. Ini 1. Sini akan buat 3, 4, 5. 3, 4, 5. Anda kaitkan dengan cerita equity index yang anda sedang tengok. Dia buat correction. 5, 3, 5. Nampak macam mana ada T5 1, 2 ni. Nampak dekat RSI. Nampak dekat stokastik. Jadi sini 2. Lepas tu ada pergi time frame kecil. Lukislah kecil-kecil. Kalau nak lukis lah. Nampak kan? Yang masalahnya sebelum ni tak ada ni. Tak ada RSI, tak ada stokastik. Anda lukis structure je. Aduh. Masak. Saya faham perasaan macam mana. Masak kita lukis. Masak goreng hangus. Kan? Elok-elok dia berkilat hitam jadinya. Jadi dengan ini membantu untuk anda melihat kat mana reset tu berlaku. Kat mana wave 2. Jadi cerita dia ada tunggu wave 3. Wave 3 tak boleh bersilang. Internal. Anda buatlah. Kalau dia ada bersilang, anda extend. Anda buatlah yang sini saja. Sini saja. Jadi sini dah ada satu. Ni ada gap dia. Ini wave 3. Ini 1, 2. Kalau dia ada bersilang, itu akan extend. Gentung. Zaf, kalau sekarang ni untuk
Dekat ni, okey. Dekat mana? UK 100 zigzag. Wah, ni kalau macam ni, ini adalah 1212. Ni wave 3. Thank you. Ni contoh dia. Ini kita kena jadikan 12 123. Nampak? Kenapa kita kena tunggu RSI? Faham? Jadi 45. 45. Habiskan 3. 45. Itu A. Baru ada tunggu yang besar sikit. Ulang kelas untuk RSI. Tak apa. Hari ni tak sempat. 5 minit lagi. Kita nampak yang ni je. Ni break kan. Dia macam incomplete sequence tu. Sama je. Apa itu rentung, hangus hitam. Dia masak sampai dia hangus. Rentung. Hafiz, tak apa, kita ulang lagi topik. Alah, structure pada hari apa? Kita nasib baik hari ni dapat 2 jam. Saya ingat 1 jam. Bila? Tanya Irina nanti jadual Zul. Saya pun kadang-kadang ke laut jadual saya. Saya pun tanya Irina. Jadi macam ni macam ni anda tak dapat lukis macam ni. Anda kena jadikan dia macam ni. Ini wave 3 yang tengah mencanak ni wave 3. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang dalam ni adalah 1, 2, ni wave 3. 3, 4, 5. Yang merah. Nanti saya update chart dia lah. Burn. Sini gosong. Siapa nama tadi? Hafiz. Nanti saya bagi tahu dekat Discord. Okey, ini sedang buat wave 3. Ni wave 3. Ni 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ini jadi A. Faham? Ini jadi A. Satu, kena tunggu structure dia habis. Oh, dah habis masa dah. Dah keluar dah kebuan dia. Okey, habis? Tunggu yang C ni nanti baru kita trade. Yang lain-lain indeks akan buat yang sama. Okey, itu sahaja. Kita 2 jam pun kita tersasar kan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi peak of the week jam 8 sehingga jam 9 nanti. Saya akan update chart dan tunjukkan dalam peak of the week. Tapi chart dekat server saya akan letakkan besok lah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.